Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi dalam episod yang seterusnya, yang mana kita nak membincangkan berkaitan dengan para nabi dan para rasul. Siapakah mereka? Apakah ujian yang Allah bagi kepada mereka? Di antara perkara yang kita boleh belajar daripada kisah para nabi dan para rasul adalah bagaimana mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh contohi bagaimana keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada episod pada kali ini kita nak bincang nabi yang seterusnya selepas Nabi Hud alaihi salam, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Yang mana Nabi Saleh alaihi salam di antara nabi yang terawal ataupun 5 kumpulan nabi yang terawal yang mana Allah utuskan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Nabi Saleh ni adalah keturunan kepada Nabi Nuh alaihi salam, dibawa pula kepada Nabi Idris alaihi salam, dibawa pula sampailah kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua para nabi berakhir dengan ataupun akan sampai kepada Nabi Adam alaihi salam, termasuklah kita. Walaupun jalur mana kita, walaupun keluarga mana kita, bangsa mana, kulit mana pun kita, maka kita akan sampai ke jalur Nabi Adam alaihi salam, kerana dialah datuk dan Siti Hawa adalah nenek kita. Lalu bila mana Allah utuskan seorang nabi kepada satu kaum, mesti Allah ada sebabnya, mesti bersebab. Allah tak akan utuskan satu nabi, satu rasul kepada satu kaum tanpa sebab. Mesti ada sebab dan mesti ada tujuan. Mesti ada hikmah yang mana Allah nak kita belajar sesuatu daripada kisah Nabi Saleh alaihi salam. Maka Nabi Saleh alaihi salam adalah daripada kaum Samud. Jadi daripada kaum Samud inilah, keluarga Samud inilah Allah datangkan seorang nabi kepada mereka yang dikenali sebagai Nabi Saleh. Jadi kaum Samud ni mereka tinggal di kawasan lembah yang bernama Hijir ataupun kawasan batu. Kerana Allah bagi satu kelebihan kepada kaum Samud yang mana mereka ni pandai seni bina, mereka pandai bina rumah, sehingga kan mereka tinggal di kawasan batu, bukit dan sebagainya. Di situlah mereka bina rumah mereka dalam bukit, dalam gua, dengan sangat cantik, dengan sangat lawa. Ada lagi tinggallah sejarah yang kita boleh tengok pada hari ini yang masih lagi kita boleh ambil sebagai manfaat, sebagai pengajaran untuk diri kita yang dibuat oleh kaum Samud sendiri. Jadi kaum Samud ni di antara kaum yang banyak kemajuan pada zaman itu. Ada riwayat yang mengatakan kaum Samud ni adalah saki baki daripada kaum Ad. Siapa kaum Ad? Kaum Ad ni adalah satu kaum yang mensyirikkan Allah, ataupun satu kaum yang nombor satu yang mensyirikkan Allah selepas peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kenapa para ulama mengatakan kaum Samud adalah saki baki daripada kaum Ad? Disebabkan perbuatan mereka sama. Apa dia? Menyembah berhala. Itu je. Poin dia adalah sangat besar. Disebabkan mereka menyembah berhala, menyebabkan para alim ulama mengatakan kaum Samud ini adalah kaum Ad yang kedua, generasi yang kedua. Kaum Ad kita tahu bagaimana ekonomi mereka, bagaimana tamadun mereka dengan sangat maju, dengan sangat hebat. Maka diteruskan pula dengan generasi yang kedua, iaitu kaum Samud, yang mana Allah berikan kelebihan kepada mereka, yang mana mereka pandai dalam seni bina dan sebagainya. Dan ketika itulah Allah datangkan satu nabi dalam kalangan Samud yang bernama Nabi Saleh. Kenapa? Sebab Allah nak tunjukkan kepada kita orang yang paling susah untuk kita tegur, orang yang paling susah untuk kita ajar adalah ahli keluarga kita. Itu yang nak ditunjukkan, dan ahli keluarga kita juga boleh jadi mereka lah orang yang paling kuat menentang kita. Kita tengok bagaimana sirah Nabi SAW. Siapa yang paling kuat menentang Nabi? Tak lain tak bukan ayah saudara Nabi. Kan ketika mana Nabi isytiharkan kerasulan dia, ketika itulah bangkit ayah saudara Nabi. Kadzabta ya Muhammad, adakah disebabkan ini kamu kumpulkan kami semua? Ketika itulah Nabi SAW diuji dengan kaum kerabat membenci Nabi SAW. Sama juga dalam siri Nabi Saleh alaihi salam, yang mana orang yang paling benci dakwah Nabi Saleh adalah ahli keluarganya sendiri. Kerana kaum Samud ataupun keluarga Samud ni sangatlah luas, sangatlah besar, sehingga kan mereka boleh bina satu perkampungan yang sangat luas, yang sangat hebat, yang dikenali sebagai kaum Samud. Jadi persoalannya, adakah kaum Samud ni menerima Nabi Saleh? Kan Nabi Saleh kan daripada keluarga mereka. Adakah mereka menerima Nabi Saleh?
Jawapannya adalah ya. Kerana pada peringkat awal mereka menerima dengan hati yang terbuka Nabi Saleh. Kerana sifat para Nabi adalah siddiq, amanah. Ketika mana mereka berkata-kata, mereka tidak akan dusta dengan kata-kata mereka. Dan mereka tidak akan pernah menipu, berpegang kepada janji. Itulah sifat para Nabi secara umumnya. Maka itulah sifat Nabi Saleh juga. Yang mana tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu, sangat baik dan sebagainya. Maka disegani dalam kalangan kaum Samud. Lalu bila mana Nabi Saleh alaihi salam memberitahu yang dia ni adalah seorang Rasul, yang dia adalah seorang Nabi, ketika itulah kaum Samud membencinya. Mereka menerima sebelum ni Nabi Saleh, tapi mereka tidak menerima apa yang Nabi Saleh bawakan, iaitu Islam kepada mereka. Apa kata mereka kepada Nabi Saleh? Wahai Saleh, kamu manusia, kami pun manusia. Maka apakah beza di antara kamu dan kami? Sedangkan kamu manusia, kami manusia. Dan kenapa kamu pula jadi Rasul, wahai Saleh? Datangkan, buktikan kepada kami. Ketika itulah bila mana sampai satu tahap manusia mula mencabar para Rasul, mula mencabar para Nabi, mencabar Allah dan mencabar para alim ulama'. Ketika itulah akan datang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam dunia realiti kita pada hari ini pun jangan pernah mencabar orang alim, jangan pernah mencabar alim ulama'. Sebab itulah dalam dunia realiti kita pada hari ini, berhati-hati dengan mulut kita. Jangan pernah mencabar orang alim. Ditakuti mereka adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana sampai satu tahap mereka mula mencabar Nabi Saleh, maka ketika itulah Nabi Saleh tanyakan kepada mereka, bukti apakah yang kamu mahu, wahai kaum Samud? Bukti apakah yang kamu mahu, wahai kaumku? Dan ketika itulah mereka melihat ada satu batu. Batu tu sangatlah besar, diriwayatkan sangatlah besar, yang mana mereka tunjukkan kepada batu, wahai Saleh, kami mahu tengok batu itu keluarnya unta daripada batu itu. Mereka mencari sesuatu yang mana luar bidang kuasa manusia, yang mana manusia biasa tak mampu untuk buat. Itu yang mereka cari. Padahal mereka tak tahu sesungguhnya Nabi Saleh dia ada mukjizat, dia ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana mereka bagi tahu kepada Nabi Saleh keluarkan satu ekor unta daripada batu itu, maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika mana Nabi Saleh berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, minta pertolongan daripada Allah, ketika itu jugalah batu yang besar itu bergoyang dengan sangat kuat. Mereka mula ketakutan, apa yang berlaku? Kenapa batu itu bergoyang dengan sangat kuat? Lalu batu itu terbelah dengan dua. Lalu daripada batu itulah keluarnya satu ekor unta betina dengan sangat segar, dengan sangat besar. Malah unta betina itu sedang mengandung. Ketika itulah tergamam kesemua kaum Samud yang minta satu bukti daripada Nabi Saleh alaihi salam. Tergamam kesemuanya kerana mereka tak menyangka yang Nabi Saleh mampu buat demikian. Maka di sini terpecah pula beberapa bahagian. Ada di antara mereka yang kesemua kaum Samud yang menyaksikan kejadian itu, ada di antara mereka mula percaya kepada Nabi Saleh alaihi salam, dan ada juga di antara mereka mengatakan Nabi Saleh adalah penipu yang sangat besar, yang menyebabkan mereka tak percaya apa yang ditunjukkan Nabi Saleh kan kepada mereka. Lalu bila mana unta itu keluar, unta itu ditunjukkan kepada kaum Samud, ketika itulah Nabi Saleh kata, sesungguhnya unta ini besar dan unta ini ada giliran dia. Sebabkan unta itu besar, maka dia memerlukan air yang sangat banyak. Maka kamu perlulah bergilir. Kerana di kawasan kaum Samud itu, perkampungan mereka ada satu sungai. Sungai itulah tempat mereka ambil air dan sebagainya. Maka di situlah Nabi Saleh kata, unta ini besar, maka unta ini memerlukan air yang sangat banyak. Maka bergilirlah kalian. Hari ini hari unta, janganlah kalian kacaunya, janganlah kalian cuba dekatinya. Esokkan hari kalian dan unta itu tidak akan mengacau kalian. Kaum Samud itu tanya, lalu wahai Nabi Saleh, wahai Saleh, bagaimana kami nak minum air? Maka Nabi Saleh kata, sesungguhnya kalau hari yang kalian tak diizinkan untuk pergi ke sungai, maka ambillah susu daripada unta itu. Sesungguhnya susu unta itu cukup untuk kita semua. Nabi Saleh cuba selesaikan masalah mereka yang complicated. Maka ketika itulah Nabi Saleh kata, janganlah ada di antara kalian. Nabi Saleh beri peringatan kepada kaum Samud, janganlah ada di antara kalian yang ada satu perasaan untuk mencederakan, ada satu perasaan untuk menyakitkan, ada satu perasaan jahat terhadap unta ini. Dan ketahuilah seandainya itu berlaku,
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlaku. Maka perkara itu berterusan daripada tahun ke tahun. Dalam riwayat mengatakan makan tahun juga perkara itu berlaku. Mereka bergilir di antara satu sama lain, di antara hari unta, hari manusia dan sebagainya. Barang siapa yang berjaya membunuh unta Nabi Saleh, maka orang itulah akan dikahwinkan dengan anak aku. Dan pancung unta itu bunuh sebunuhnya. Maka dalam perjalanan mereka nak pergi bunuh Nabi Saleh, ketika itulah Allah datangkan satu azab kepada mereka. Mereka lah orang yang terawal, kaum Samud yang terawal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti petir guruh yang kita dengar pada hari ini, tapi itu lagi kuat sehingga kan mengejutkan mereka kesemuanya.